KPM. Kunyit dah ready dah ni. Mana Mira ni? Ikan saya tak sampai-sampai lagi ni. Hai. Na 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 na. Hai cikgu. Hai, Mira. Mana saya punya ikan tadi? Ikan Alamak, ikan nelayan dia tak naik darat lagi lah cikgu. Nelayan tak naik dah lagi. Tapi cikgu jangan risau. Apa dia? Mira ada bawa satu bahan rahsia untuk resepi masakan kita cikgu. Apa dia? Tengok ni cikgu. Ini bukan sup bunjut ke? Da. Alamak. Cikgu. Ya Allah, cikgu. Mira. Dah tumpah bercampur pula dengan kunyit saya ni. Macam mana nak goreng ikan? Takkan nak guna sup bunjut goreng ikan ni? Saya tak sengaja tapi alamak cikgu, dah tertumpah dah bercampur. Macam mana dah bercampur dah ni? Aduh, macam mana ni cikgu? Assalamualaikum. Hai, apa khabar kawan-kawan? Anda sedang menonton slot tahap 1 di Didik TV KPM. Hari ini selama 30 minit anda bertemankan saya Syamira Nazir. Kita akan belajar mata pelajaran sains untuk murid-murid tahun 2 dengan tajuknya campuran. Campuran, kalau ada campuran, ada sains, mesti kita nak jalankan aktiviti yang menarik untuk hari ini. Nak tahu apa? Tunggu sampai ke penghujungnya. Dan hari ini saya bersama dengan seorang guru dari SK Bandar Baru Seri Damansara 2 Petaling Jaya, iaitu Cikgu Muhammad Syukri. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Sihat Cikgu? Alhamdulillah sihat. Mira sihat? Sihat. Teruja nak belajar dengan Cikgu. Tapi sebelum kita teruskan kelas pada hari ini, kami turut dibantu oleh jurubahasa isyarat iaitu Cikgu Laila Sabri dari SK Pendidikan Khas Selangor, Shah Alam Selangor. Apa khabar Cikgu Laila? Terima kasih kerana bersama dengan kami untuk hari ini. Baik kawan-kawan, mereka semua nak tahu cikgu, apa yang dimaksudkan dengan campuran tu dalam kelas sains kita hari ini. Macam-macam bahan ada atas meja cikgu. Okey, baik. Terima kasih Mira. Jadi pada hari ini, seperti yang telah Mira katakan tadi, hari ini kita nak belajar tentang campuran. Bila campur ni mestilah ada lebih daripada satu objek yang digabungkan ataupun dicampurkan bersama. Dan hari ini kita nak melihat berkenaan macam mana kalau betul-betul dah campurkan, objek-objek tu dah tercampur. Macam mana cara untuk kita mengasingkannya? Ada beberapa kaedah pengasingan yang kita akan belajar pada ini. Mungkin contoh ada yang pertama kali dengan mengayak, menyisih. Menyisih tak bukan menyisir. Kalau menyisir rambut. Ini menyisih. Dan ada pelbagai lagi beberapa kaedah yang lain yang cikgu akan terangkan sebentar sahaja lagi. Wah, menarik tu cikgu. Jadi cikgu, jom kita teruskan dengan paparan slide. Okey, baik. Jadi mari kita lihat berkenaan tentang paparan slide pada hari ini mengenai tentang campuran. Jadi hari ini kita akan belajar berkenaan tentang kaedah mengasingkan campuran. Ada beberapa kaedah. 1 ke, 2 ke, 3 ke, 4, 5, 6, 7. Sebenarnya dia ada 1, 2, 3, 4, 5 kaedah. Yang pertama, kita sebut dia sebagai mengayak. Mungkin pernah dengar, mungkin tak pernah dengar. Kalau zaman saya kecil dulu, mengayak ni satu istilah yang biasa kita dengar sebab mak-mak kita suka buat kuih. Betul. Jadi kalau kata mengayak apa? Mengayak tepung. Pandai Mira. Okey, yang kedua kita ada satu kaedah nama dia menggunakan magnet. Yang ketiga, mengapung. Yang keempat, menyisih. Dan yang kelima, kita ada menuras. Dan kita nak tengok satu demi satu kaedah pengasingan itu secara terperinci. Baik, kita mulakan dulu dengan kaedah menyisih. Apakah itu yang dikatakan sebagai kaedah menyisih? Kaedah menyisih bermaksud mengasingkan dua bahan yang bersaiz besar. Kalau kita lihat di hadapan kita, adanya cikgu dah sediakan ni satu snack yang cukup enak yang menjadi kegemaran bukan saja orang muda, orang tua, bahkan kanak-kanak pun suka Mira. Ya, jadi sekarang ni kita tengok kan, kita tengok dekat sini dia dah bercampur, bercampur dengan kacang lah, dengan benda-benda yang lain. Jadi sekarang ni Mira, macam mana cara kita nak mengasingkan objek ini? Senang je cikgu.
Saya tunjuk sekarang boleh ke cikgu? Cuba Mira tunjukkan menggunakan kaedah menyisih tadi. Kalau menggunakan kaedah menyisih antara objek yang dah bercampur ni cikgu, saya akan ambil objek yang besar terlebih dahulu. Contohnya kacang ni saya ambil, saya asingkan. Kacang saya ambil, saya asingkan. Sama juga dengan kacang hijau ni cikgu. Saya akan asingkan. Inilah cikgu kan kaedah menyisih. Betul lah, inilah yang kita namakan sebagai satu kaedah namanya menyisih. Mengasingkan dua bahan yang bersaiz besar dengan hanya menggunakan tangan sahaja. Baik, seterusnya kita pergi kepada yang kedua iaitu kaedah mengayak. Macam mengayak tepung tu kan? Jadi mengayak ini adalah satu kaedah yang mana kita mengasingkan bahan bersaiz halus dan juga bersaiz besar. Ketiga, kita ada yang kita sebut sebagai menggunakan magnet. Jadi magnet dia akan menarik satu bahan je, Mira. Apakah nama bahan tersebut? Kalau magnet cikgu menggunakan bahan logam. Logam. Adakah itu betul? Sebenarnya dia merujuk kepada besi. Sebab logam tak semuanya ditarik oleh magnet. Tapi besi boleh ditarik oleh magnet. Jadi sekarang ni kalau kita lihat, cikgu ada tepung. Cikgu ada tepung yang mana di dalam ni tadi cikgu dah tertumpah dengan klip kertas besi. Jadi macam kalau nak pakai tangan, Mira, kotor tahu tangan kita ni. Nanti kita kena basuh dan sebagainya. Maka apakah cara yang kita perlukan untuk mengasingkan antara tepung dan juga klip kertas ni, Mira? Caranya cikgu, sebab cikgu dah katakan tadi klip kertas ini daripada besi. Jadi mestilah kita gunakan magnet. Yes, tepat sekali. Jadi kita ada magnet. Mira ambil. Cuba cikgu. Mira tengok macam mana caranya. Adakah dia tertarik ke ataupun dia tidak tertarik? Kawan-kawan, tengok ni dalam ni banyak klip kertas besi. Jadi Mira akan tarik. Dia tu. Hebatnya. Tarik lagi cikgu. Jadi dapat tarik dengan sekali banyak tanpa menggunakan tangan, kotorkan tangan dan sebagainya. Kita dapat menarik dan mengasingkan. Ini yang dinamakan sebagai kaedah pengasingan menggunakan magnet. Terima kasih, Mira. Seterusnya, kita ada iaitu menggunakan magnet mengasingkan bahan yang boleh ditarik oleh magnet, iaitu yang kita panggil tadi sebagai besi. Ini contoh-contohnya seperti yang telah Mira tunjukkan, juga berada di paparan slide kita. Kemudian kita ada satu kaedah, nama dia kaedah mengapung. Jadi kita tahulah bahawa ada yang tenggelam dalam air dan ada juga yang terapung dalam air. Jadi yang terapung itulah yang kita akan ambil dan kita akan keluarkan. Jadi kaedah mengapung ini iaitu mengasingkan bahan yang boleh terapung daripada bahan yang boleh tenggelam. Kalau kita nak ambil dengan tangan dan sebagainya, seperti kata susah, kotor dan sebagainya. Jadi kita gunakan satu medium air contohnya yang mengapungkan objek yang terapung dan ada juga bahan yang tenggelam. Dan kita pergi yang seterusnya iaitu kaedah menuras. Kaedah menuras ini merujuk kepada mengasingkan bahan pepejal daripada cecair. Ini biasa, Mira, kalau kedai makan selalu dia buat. Agak-agak apa yang minuman yang biasa kaedah menuras ini gunakan? Ini mesti siapa yang selalu pergi kedai makan tahu, cikgu. Apa dia? Menggunakan kalau air teh, cikgu. Air teh pandai. Jadi air teh itu kita akan gunakan kaedah menuras di mana kita ada dua objek kat situ. Satu air itu. Satu serbuk teh ataupun daun teh tersebut. Jadi kalau kita lihat dekat sini, cikgu dah ada satu air teh. Tapi benda ni kalau kita nak minum, nanti kita terminum sekali dengan daun-daun teh dia. Jadi tak sedap, lepas tu rasa dia mesti pelik kan. Jadi menggunakan kaedah menuras. Jadi untuk menggunakan kaedah menuras, kita gunakan satu kertas ni. Kertasnya bulat. Nama apa kertas ni agak-agak? Nama kertas ni kertas turas, cikgu. Yes, tepat sekali. Ini namanya kertas turas. Jadi cara macam mana kita nak menggunakan kertas turas? Mira cuba ambil satu. Saya ambil satu. Pertama kita kena lipat dua. Lipat dua macam ni. Kemudian lipat satu lagi seperti ini. Dia jadi bentuk yang macam ni. Dia akan jadi bentuk seperti ini. Macam ni, cikgu. Macam bentuk kuih kapit. Macam bentuk kuih kapit. Tapi jangan makan. Ini bukan kuih kapit. Ini kertas turas. Kemudian kita masukkan ni ke dalam yang kita panggil sebagai corong turas. Sebab tu namanya kaedah menuras. Sebab guna kertas turas
guna corong turas. Dan kita gunakan satu lagi radar sains yang kita panggil sebagai kelalang kon. Jadi kita masukkan bentuknya seperti ini. Dan apa yang kita akan buat, kita akan masukkan air bersama dengan serbuk tadi, campuran ini, untuk kita asingkan air tersebut daripada teh yang... so kalau kita tengok, ada dah air yang masuk tu. Kalau kita tengok air yang masuk tu, itu hanya air sahaja. Hanya air sahaja. Tetapi tehnya akan tertinggal di dalam kertas turas. Jadi, kita dapat minum air teh. Kita akan dapat minum air teh yang tidak bercampur dengan serbuk teh. Jadi kita dapat mengasingkan di antara bahan pepejal yang berada di atas dengan bahan cecair yang berada di dalam kelalang kon. Betul cikgu. Dalam ni cikgu kalau kita boleh tengok tertinggallah cikgu sebuk-sebuk daun teh tu. Macam ni caranya. Jadi tapi kedai mamak taklah buat macam ni. Dia buat dengan cara yang lebih cepat. Dia ada penuras yang lebih besar, penuras yang lebih halus untuk pastikan banyak air yang dapat melalui kertas turas ataupun kain turas tersebut dan akhirnya dapat disajikan kepada orang ramai. Baiklah cikgu. Okey, kita dah tahu dah antara kaedah yang cikgu menerangkan tadi. Kaedah magnet, kaedah menuras, kaedah pengasingan menyisir kan cikgu. Dan sekarang ni ada satu aktiviti yang cikgu dah sediakan. Apa tu cikgu? Betul. Jadi sekarang ni apa yang cikgu nak? Cikgu nak uji Mira macam mana kita dah belajar tadi tentang 5 kaedah pengasingan, padankan gambar dengan kaedah pengasingan yang betul. Cikgu berikan masa 30 saat saja kepada Mira untuk selesaikan. Kalau betul, cikgu berikan ganjaran kepada Mira. Okey, ready? Ready, cikgu. 1, 2, go. Go. Okey, ini objek besar dengan besar. Kalau besar dengan besar, dia kena pergi dekat menyisir. Menyisir. Okey, kalau ini mengayak, cikgu. Mengayak, okey. Ini dah ada magnet, jadi mesti menggunakan magnet. Alright. Kalau ini mengapung sebab ada objek yang terapung. Dan ini sudah semestinya menuras. Okey, wow, cepat je dalam masa 20 saat kawan-kawan. Mira telah berjaya menamatkan latihan ini. Dan mari kita lihat. Yang pertama, cikgu nak semak dulu. Yang pertama, menyisir. Betul, mereka tepukan. Okey, yang kedua, mengayak. Dapat satu lagi markah. Yang ketiga, menggunakan magnet. Tepat sekali. Yang keempat, mengapung. Betul. Dan yang kelima, merujuk kepada menyisir. Okey, semuanya betul. Menuras. Yang kelima adalah menuras. Sebab dia menggunakan kertas turas tadi. Jadi sebabkan Mira sangat baik pada hari ini, jadi cikgu nak pertama sebab betul semua, cikgu bagi satu bintang, dan sebab masa yang cukup pantas dan betul semua, cikgu tambah satu lagi bintang. Hooray! Baiklah kawan-kawan, memandangkan saya dah dapat bintang. Terima kasih cikgu Syukri. Kita nak berhenti berehat seketika. Kita kembali semula selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kawan-kawan, jom masuk ke kelas. Hari ini kita nak belajar mata pelajaran sains yang penuh dengan eksperimen dan aktiviti yang menarik. Baiklah Cikgu Syukri, kali ini apa yang kita nak lakukan ni Cikgu? Sebelum cikgu nak tunjukkan, cikgu nak tunjukkan satu benda yang ajaib. Ajaib? Tengok tak? Cuba tengok Okey, cuba tengok. Ini adalah vitamin C yang cikgu minum dan hari-hari. Okey. Jadi cikgu masukkan. Uish, Cikgu. Saya nampak keluar buih lah cikgu. Buih. Apa yang sedang berlaku kepada vitamin C cikgu ni? Saya nampak dia semakin mengecil dan mengecut. Kenapa benda ni berlaku? Disebabkan oleh vitamin C cikgu ini adalah bahan yang boleh larut di dalam air. Dan itu yang kita nak belajar pada segmen seterusnya ni. Baik cikgu, tentang bahan larut dan bahan tidak larut. Yes, macam mana tepat sekali. Baik, jadi seterusnya seperti yang telah Mira katakan tadi, hari ini kita nak belajar berkenaan tentang bahan larut dan juga bahan yang tidak boleh larut di dalam air. Dan kita tengok ada pelbagai bahan-bahan yang kita nak menyiasat, kita nak uji untuk tengok dan tentukan sama ada dia larut ataupun tidak boleh larut di dalam air. Dan mari kita lihat. Okey, cuba tengok kepada skrin mana agak-agak yang boleh larut ataupun tak boleh larut. Biji jagung ke,
ataupun gula. Nak tahu, dia boleh teka-teka tapi belum tentu tepat. Jadi kita kena buat penyiasatan. Betul. Menggunakan 3 bahan yang telah cikgu sediakan di atas meja ini. Iaitu yang pertama, cikgu ada garam. Cikgu ada kacang hijau dan cikgu ada beras. Jadi sekarang ni Mira, dengan bantuan Mira, cikgu nak Mira masukkan setiap daripada bahan-bahan tersebut 1 sudu ke dalam bika yang berisi air dan kemudian tolong adukkan dia. Okey, boleh cikgu. Saya akan bermula dengan kacang hijau terlebih dahulu kawan-kawan. Okey, 1 sudu kacang hijau kita masuk ke dalam air. Okey, kita adukkan. Aduk. Tengok. Alamak. Kenapa ada lagi? Cuba aduk sekali lagi, Mira. Aduk lagi. Aduk. Alamak, ada lagi. Jadi dia larut ke tak larut agak-agak ni? Kalau macam ni lah cikgu, rupanya tetap sama, tak berubah. Sudah semestinya ini merupakan bahan yang tidak larut. Okey, nanti kita tengok nanti. Okay? Yang kedua, kita ada garam pula. Okey, cuba ambil 1 sudu garam. Okey, dan kita cuba masukkan di dalam air tersebut. Okey. Boleh cikgu, 1 sudu garam masukkan ke dalam air. Masuk. Uish, masin ni cikgu. Kita cuba aduk. Nampak garam tu makin lama makin hilang lah. Betul lah cikgu. Ke mana garam tu pergi? Nampak macam dah jadi air biasa je ni cikgu. Kan? Hilang lah. Ajaib, pelik pula ya. Jadi ini kalau kita tengok dia hilang, adakah dia bahan larut ataupun bahan tidak larut dalam air? Kalau macam ni lah cikgu, dia hilang cikgu, jadi air biasa je macam ni, sudah semestinya ini merupakan bahan yang larut. Ya, tepat sekali. Okey, dan yang ketiga, kita ada beras. Hari-hari kita makan nasi kan? Betul. Bukan kita makan beras. Hari-hari kita makan nasi yang asalnya daripada beras ini. Jadi Mira tolong ambil 1 sudu beras. Okey, saya akan ambil cikgu. Okey, dan cuba masukkan di dalam bika berisi air tersebut. Okey, Mira akan masukkan. Okey. Masuk dan kita aduk, cikgu. Adukkan dia. Aduk. Okey, aduk. Nampaknya cikgu macam tak ada perubahan je, Mira. Saya tengok beras ni bentuknya masih sama je, cikgu. Sama kan? Okey, adakah dia bahan yang larut ataupun tidak larut? Kalau macam ni lah cikgu, beras tak berubah rupa, tak berubah warna, masih sama bentuknya. Sudah semestinya beras merupakan bahan yang tidak larut. Ya, tepat sekali. Jadi untuk kita dapat keputusan dah. Jadi kita nak pindahkan keputusan kita kepada dalam bentuk jadual. Jadi tadi seperti yang Mira katakan, kita mulakan dengan garam. Garam dia bahan masih kelihatan atau tidak tadi? Garam tak kelihatan dah, cikgu. Tidak kelihatan. Okey. Dan dia merupakan satu bahan yang tidak larut, satu bahan yang larut di dalam air. Seterusnya kita ada kacang hijau, dia masih lagi kelihatan, kita nampak di situ. Betul. Itu menunjukkan bahawa dia bahan yang tidak larut dalam air. Dan yang ketiga kita ada beras dan masih kelihatan dalam air tersebut. Itu juga menunjukkan dialah bahan yang tidak larut di dalam air. Okey. Baik. Jadi kalau kita tengok di sini sekarang ni, cuba Mira teka. Bahan-bahan contohnya gula. Adakah dia larut ataupun tidak larut? Kalau gula ni kalau kita masukkan dalam air, sudah semestinya dia akan larut, cikgu. Ya, tepat sekali. Sebab tu kita ada air gula. Air gula, kalau kita pergi beli minuman dekat pasar malam dan sebagainya, dia akan letak air gula, baru letak air kelapa ke, air oren dan sebagainya. Okey, cikgu nampak Mira ni hebatlah. Tapi cikgu masih lagi tak puas hati ni. Kenapa, cikgu? Cikgu nak cuba ataupun cikgu nak uji Mira, pengetahuan Mira. Sebab itu cikgu dah sediakan di sini satu latihan ataupun satu pentaksiran untuk Mira isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Apa yang Mira kena isi? Iaitu kena isi sama ada bahan larut atau bahan tidak larut. Cikgu berikan masa 30 saat kepada Mira untuk tuliskan 4 ruangan kosong di latihan ini. 1, 2, 3, mulakan. Jom kawan-kawan. Gula merupakan bahan larut, cikgu. Okey, gula bahan larut. Kemudian seterusnya kacang hijau. Kacang hijau ni sama je. Tak berubah, jadi merupakan bahan tidak larut. Okey.
Yang seterusnya, cikgu. Kita ada garam. Garam ni sama macam gula, cikgu. Okey, jadi garam ni merupakan bahan larut. Bahan larut sebab dah tak ada dah tadi. Betul. Dan yang seterusnya, beras. Beras tadi kita dah buat. Beras masih lagi rupa yang sama. Jadi beras merupakan bahan tidak larut. Okey, 5, 3, 2, 1, tes. Masa telah tamat. Okey, mari kita semak yang pertama. Gula. Seperti yang kita dah lihat tadi, Mira pun dah teka tadi bahawa dia memang satu bahan yang boleh larut di dalam air. Betul yang pertama. Yang kedua, kita ada kacang hijau. Kalau kita lihat di hadapan ni masih lagi sama. Selepas beberapa minit tidak ada sebarang perubahan. Jadi dia menunjukkan adalah bahan tidak larut di dalam air. Yang ketiga, kita ada garam. Garam kita tengok dah hilang dah daripada yang kita lihat asal tadi, maka dia merujuk kepada bahan larut dalam air. Dan yang terakhir merujuk kepada beras. Beras masih lagi ada, kekal begitu segak dalam tu nampaknya, tak berubah-ubah macam dia degil dia tak nak cuba untuk melarutkan diri dia, maka dia merupakan bahan tidak larut di dalam air. Dan cikgu nak uji satu sebelum cikgu berikan bintang-bintang ini. Adakah minyak masak larut ataupun tidak larut di dalam air? Minyak masak. Okey kawan-kawan, cuba kita fikir dan teka sama-sama. Ada balang, ada cawan, ada isi air, kita tuang minyak masak. Apa akan jadi? Saya tahu cikgu, minyak masak tu akan terapung. Akan terapung. Jadi dia larut ke tak larut? Dia tak larut. Dia tak larut di dalam air. Tepat sekali. Hebatnya Mira. Hooray. Okey, sebab itu Mira berjaya ikut masa, semuanya betul. Jawapan apa? Soalan tambahan pun dapat jawab dengan terbaik, maka cikgu berikan 3 bintang kepada Mira. Terima kasih Cikgu Syukri. Sama-sama. 3 bintang untuk saya dan kawan-kawan. Vitamin C cikgu pun dah larut dalam air. Dah larut di dalam air, dah tak ada apa dah. Tak nampak dah. Betul. Jadi ini pengenalan ataupun apa ni cikgu? Explanation. Betul. Penerangan daripada cikgu tentang bahan larut dan juga bahan tidak larut. Kita akan berhenti berehat seketika. Kita akan kembali semula selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kawan-kawan, jom masuk ke kelas. Cikgu, untuk segmen ini, apa aktiviti kita nak lakukan, cikgu? Baik, untuk segmen yang terakhir ini, kita akan belajar berkenaan tentang bahan larut lebih cepat di dalam air. Dan hari ini kita terus pergi kepada aktiviti uji kaya ataupun menyiasatan, yang mana pertama kita nak tengok keterlautan gula di dalam air panas dan air sejuk. Jadi kita dah ada gula dekat sini. Mira, cikgu dah sediakan air panas. Betul. Dan cikgu punya mula menggunakan air sejuk. Jadi Mira, sama-sama kita ambil 1 sudu. 1 sudu gula. Okey, 1 sudu gula. Okay, kemudian kita masukkan ke dalam air masing-masing. Kita tunggu 1, 2, 3. Okey, dan kita akan adukkan menggunakan rod ini. Kita adukkan. Kita nak tengok mana yang lebih cepat melarut. Adakah dalam air panas ataupun dalam air sejuk? Mira, cikgu punya macam tak ada perubahan je. Mira punya macam mana? Kalau Mira punya, kalau kawan-kawan boleh perhatikan, Mira punya gula dah semakin hilang. Dah hilang. Cikgu macam banyak lagi lah, Mira. Wah, saya punya dah tak ada lah, cikgu. Cikgu punya, tak ada ni. Kenapa macam ni berlaku, cikgu? Ini disebabkan oleh air yang telah cikgu bekalkan pada Mira, ada air panas. Jadi air panas ini akan mampu untuk melarutkan lebih cepat bahan dalam air berbanding air sejuk. Jadi suhu memainkan peranan lah, cikgu. Ya, betul. Kalau suhu tinggi, bahan lebih cepat larut. Kalau suhu rendah ataupun air itu sejuk, bahan lambat untuk larut di dalam air. Itu yang pertama. Okey, baik, yang kedua, kelarutan gula dengan mengaduk ataupun tidak. Jadi sekarang ni kita gunakan air bersuhu bilik untuk bika yang kedua. Sekali lagi kita akan ambil 1 sudu gula. Okey, 1 sudu gula. Okey, 1 sudu gula cikgu pun ambil. Kejap Mira, jangan dulu. Okey, saya akan tunggu cikgu. Alright. Dan kita masukkan 1, 2, 3. Menggunakan suhu air bersuhu bilik, kita akan adukkan. Okey. Mira akan aduk, saya hanya akan melihat saja. Saya tunggu. Saya tunggu. Saya akan aduk, Saya tunggu lagi.
Mira punya macam semakin hilang. Betul. Tapi cikgu punya macam tak ada perubahan, Mira. Yelah cikgu, kat bawah tu banyak. Kat bawah tu banyak, kan? dekat dasar kan. Macam banyak. Mira punya semakin hilang dan semakin hilang dan semakin hilang. Ini membuktikan bahawa kalau kita mengaduk satu bahan itu akan lebih cepat larut di dalam air berbanding dengan cara kita tidak mengaduk. Okey. Dan yang ketiga, cikgu telah sediakan satu lagi bahan, nama dia adalah cube gula. Okey. Jadi Mira akan menggunakan gula pasir, cikgu akan menggunakan cube gula. Kalau kita tengok kat sini, dia ada perubahan saiz. Betul. Ini lebih kecil, ini lebih besar. Kita nak tengok saiz, adakah dia mempengaruhi? Adakah lebih kecil akan cepat larut ataupun lebih besar akan cepat larut? Mari kita sama-sama kita masukkan. Cikgu buat satu sudu dan cikgu masukkan di dalam air dan cuba kita adukkan dia. Kita aduk. Kita aduk laju-laju. Okey, kita aduk laju-laju lagi. Alright. Dan cikgu tengok cikgu punya masih lagi besar lah, Mira, cikgu punya gula ni. Yelah cikgu. Besarnya macam susah je Mira. Mira punya macam mana? Alamak, Mira punya. Kalau Mira punya makin mengecil dan makin menghilang. Makin hilang. Cikgu punya sama. Jadi ini membuktikan bahawa saiz juga mempengaruhi. Yang lebih kecil akan lebih cepat larut dalam air, yang lebih besar akan lambatlah. Sebab itu kalau kita tengok, kalau kita ambil daging mak kita masak, yang lebih kecil cepat masak. Betul. Tapi yang lebih besar lambatnya tunggu nak masak ni kan. Betul. Okey. Jadi kita dah lihat tentang 3 kaedah macam mana bahan itu larut lebih cepat dalam air dan cikgu nak uji Mira sekarang. Kita ada gambar yang mana Mira kena padankan gambar dengan pernyataan yang betul. Yang pertama, kita guna air sejuk, cepat larut ataupun lambat larut? Air sejuk, lambat larut cikgu. Lambat larut. Jadi padankan dulu. Okey, lambat larut. Betul. Okey. Yang kedua, gula pasir. Gula pasir cepat. Cepat. Okay. Tepat sekali. Okay. Yang ketiga, gula cube. Gula cube. Sebab saiznya lebih besar. Okay. Jadi dia lambat larut cikgu. Tepat sekali. Dan yang kelima, diaduk. Sebabkan diaduk, maka dia akan lebih cepat larut. Ya, tepat sekali. Hebat je Mira. Senanglah ajar Mira ni. Mesti Mira dulu masa sekolah seorang pelajar cemerlang dalam subjek sains. Baik, terima kasih jadi cikgu. untuk itu cikgu nak bekalkan ataupun cikgu nak hadiahkan lagi 3 bintang kepada Mira. Terima kasih cikgu. Cikgu, memandangkan kita dah lakukan pelbagai aktiviti dan juga eksperimen uji kaji. Betul. Jadi rumusan ringkas tentang pembelajaran kita pada hari ini. Baik, rumusan yang kita nak lihat pada hari ini adalah kalau kita melihat kesimpulannya, kita ada 5 langkah mengasingkan campuran. Yang pertama, mengayak. Yang kedua, menggunakan magnet. Yang ketiga, mengapung. Yang keempat, menyisih. Dan yang kelima, menuras. Dan kita juga belajar hari tentang bahan larut dan juga bahan yang tidak boleh larut. Jadi, terdapat bahan yang larut dalam air dan bahan yang tidak larut dalam air. Dan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan bahan lebih cepat larut dalam air. Yang pertama, bahan lebih cepat larut di dalam air yang panas. Yang kedua, bahan lebih cepat larut apabila diaduk. Dan yang ketiga, bahan yang kecil lebih cepat larut berbanding bahan yang bersaiz besar. Baik, kalau murid-murid dekat rumah yang ingin cemerlang bersama-sama, di mana mereka boleh dapatkan sumber rujukan cikgu? Okey, mereka boleh dapat sumber rujukan di Pelantar Delima KPM. Bolehlah pergi ke Pelantar Delima KPM. Dibuat terima kasih kepada Cikgu Syukri atas ilmu yang dicurahkan pada hari ini. Kawan-kawan, guna ilmu ini sebaik mungkin. Kita jumpa lagi di kelas akan datang. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum. Bye.